Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada pagi yang mulia kita bersama. Cuaca tenang, hening dan angin sepoi-sepoi, bahasa apa Allahu alam. Suara burung berkicau. Dan pagi ini semoga hati kita senang sesenang waktu yang mulia dan siang ini. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu pagi yang bernafas. Sebenarnya kehidupan yang sebenar ialah waktu pagi. Pernafasan digambarkan, waktu pagi bernafas digambarkan waktu pagi yang hidup. Jadi hidup ini bernafas lah. Orang tak bernafas matilah. Jadi cerita pernafasan ialah cerita hidup. Dan hidup yang sebenar ialah hidup dengan agama. Hidup yang sebenar hidup dengan cinta Tuhan. Hidup yang sebenar bukan saja jasmani, tapi juga rohani yang kudus, yang harmonis, yang lembut. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kali ini kita nak berbicara berkenaan dengan perempuan, kecantikan dan hiasan dia. Semua orang suka cantik. Yang cantik suka cantik, yang tak cantik pun suka cantik. Sebab kecantikan merupakan fitrah. Dia tak kira orang cerdik ke, orang tak cerdik ke, orang apa bangsa sekalipun. Dan sebenarnya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu cantik dan Allah sukakan kecantikan. Jadi bila sebut cantik, Islam yang sangat cantik, yang turun untuk mencantikkan fitrah. Sesuai dengan manusia suka fitrah, Islam menguruskan kecantikan dengan nilaian, dengan kacamatanya yang tersendiri. Salah satu keindahan Islam, saya sebut tadi, dia secocok dengan fitrah manusia. Islam itu indah. Kalau kata tak indah itu bukan Islam. Orang Islam yang perangai tak elok. Sedangkan Islamnya indah. Orang pernah masuk Islam kerana cantik. Tengok perangai, tengok watak. Belum lagi tengok data, tengok fakta. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, perempuan cantik, nak suka cantik, cari cantik. Kalau tak percaya cuba tengok selon-selon kecantikan. Wow. Rambut, fashion, tudung dan sebagainya. Berbagai-bagai jenis nama tudung. Orang perempuan lah. Berbagai jenis alat perhiasan yang laris, orang perempuan lah. Rambut punya entah apa nama jenama, mencantikkan rambut, mengikalkan rambut, mengkritik, orang perempuan lah. Laki-laki lagi teruk. Okey, di mana cantik seorang perempuan? Muslimin sekalian, cantik, kalau tanya ada pelbagai jawapan. Ada kata cantik pada muka, ada kata cantik pada hidung, ada kata cantik pada badan dan sebagainya. Pendek kata untuk sekalian, ada kata cantik, satu lagi, kecantikan perempuan pada dia punya kebijaksanaan. Ada kecantikan, ada pada tingkah laku. Dan hari ini kita nak cerita bagaimana orang perempuan nak cantik dan kemudian nak hias. Dan ada satu istilah yang namanya tabarruj. Tabarruj kita sebut nanti. Cuma yang kami nak sebut, apa kayu ukur sebenarnya kecantikan? Kayu ukur dalam Islam yang kekal, yang abadi, yang indah di dunia, indah di akhirat, indah berasaskan iman, indah berasaskan akhlak, dan akhir sekali siapa yang indah ini, dia akan memberi keindahan kepada orang lain. Cakapnya indah, keluarganya indah, anak-anak indah, masyarakat pun indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan yang paling hebat ialah perhiasan wanita yang saleh. Kalau wanita yang salihah ini, dialah wanita salihah kalau dia jadi isteri, dapat manfaat kepada suaminya. Kalau dia jadi seorang ibu, anak-anaknya jadi baik. Itu perhiasan. Kalau dia dalam masyarakat sebagai pemimpin, orang di bawahnya akan dapat sentuhan pendidikan dan tarbiyah. Dan seterusnya. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya nak sebut awal-awal lagi. Kecantikan bukan pada mata. Kecantikan bukan pada hidung. Kecantikan bukan pada muka. Tapi kecantikan pada hati. Kalau cantik hanya pada muka, orang kita makin tua, mana ada orang makin tua makin cantik? Tak ada tuan-tuan. Makin tua makin antik tu ada. Itu. Jadi orang laki-laki makin antik makin mahal. Yang kami nak cerita hari ini pula, kecantikan ialah pada akhlak, pada peribadi yang sepatutnya jadi perhiasan. Yang kita bimbang hari ini kerana berlomba nak cantik jasmani, just to get the money ni, maka orang berlomba-lomba sanggup buat apa sahaja. Hidung kemek di tongkatnya, mata sepek di bulatnya,
bibir nipis diketuk-ketuk tebalnya, ada botok, ada hidung. Demi untuk cantik, kita kadang-kadang bukan berhias, sanggup mencederakan diri kita, sanggup menyakitkan diri kita. Akhir sekali menderita begitu panjang, cantik sekejap saja dan orang tak tengok, orang tak pandang pun. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadi jangan kita terpesona dengan salah cantik. Okey, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kami nak sebut kecantikan dalam Islam sebenarnya mahkota. Minta maaf, saya nak sebut dalam istilah Islam, kecantikan memang kena jaga. Dan ada satu nama, orang tak jaga cantik, orang tak pandai berhias. Cantik tak salah, salah guna cantik itu yang salah. Dan ada pepatah mengatakan orang perempuan kalau cantik dan nak tunjuk cantik, nak menggunakan cantik, nanti orang guna kecantikannya untuk aktiviti mungkar dan akhir sekali dia akan jadi mangsa kecantikan dan berlakulah persundalan, berlakulah free sex dan sebagainya. So, perkara yang sangat penting yang kita nak cerita sekarang, tabarruj wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu tabarruj, perhiasan. Tabarrujal jahiliyah. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, tabarruj, apa makna tabarruj? Tabarruj ialah menampakkan sesuatu untuk dilihat mata. Menampakkan sesuatu supaya mata dapat tengok. Dan tabarruj ni dalam bahasa Arab buruj. Burjun, kalau menara Kuala Lumpur tu dipanggil Burju Kuala Lumpur. Menara, dia mesti ada menara, banyak menara. Jadi menara menari tak sama. So menara tu bila ditinggi orang nak tengok. Jadi tabarruj ni nak tunjuk-tunjuk. Sama ada nak tunjuk kecantikan original ciptaan Allah ataupun tak cantik mana, dengan bantuan-bantuan perhiasan, bantuan alat pembedahan moden, dengan tujuan nak tunjuk pada orang bukan pada yang sepatutnya, namanya tabarruj. Dan tabarruj inilah perhiasan dalam bentuk yang melampau, yang akhir sekali nak cari pahala, kita dapat bala. Macam hiasan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dia nak tunjuk, yang pertama nak tunjuk kecantikan. Sebenarnya mereka menunjuk cantik ni, satunya kejadian, yang keduanya menunjuk yang aib, bukan yang cantik. Menunjuk cantik lain, menunjuk aib lain. Maksud saya, kecantikan kita ini sebenarnya bukan untuk tontonan. Contoh, minta maaf, rambut lah contohnya. Rambut ni memang mahkota perempuan. Bila sebut mahkota, untuk makluman siapa-siapa, minta maaf, kepada raja, kepada permaisuri yang ada mahkota, dia tak pakai tiap-tiap hari mahkota tu. Dia tak tunjuk, dia pergi pasar tak pakai mahkota. Orang tak pakai apa, stanjak pun tak pakai. Jadi dia simpan. Dia hanya pakai tertentu. Jadi kecantikan rambut bukan tunjuk semua orang. Dia hanya untuk orang tertentu. Kecantikan kita dikongsi. Tapi Arab jahiliah dulu, dia tunjuk muka, tunjuk badan, tunjuk semua yang tak patut orang tengok pun dia tunjuk. Dengan tujuan pula untuk menarik siapa? Menarik perhatian di sini bukan untuk menarik perhatian apa dia? Supaya menjadi pilihan, menjadi permainan, hidup free love, free sex, dan akhir sekali musnah rumah tangga, musnah kemanusiaan, rosak keturunan, tak tahu siapa ibu ayah. Itu tabarrujal jahiliyah. Okey. Kemudian ya, perhiasan yang Allah bagi kepada kita, ada, saya ulang balik, ada kecantikan sebab yang luar, dengan pakaian, dengan warna-warni. Sebab ada orang tu muka dia bukan solek, dia cat muka dia. Oh, dia punya ni atas saya pun tak tahu. Minyak zaitun, minyak zainab, semua dia belasahnya. Apa lagi? Banyaklah, follow me, follow you, semua dia ambil. Muka bukan saja eyeshadow, eyeliner sekali. Atas ni hijau, biru. Dia tengok kita hijau, pejam biru, hijau biru. Macam burung jemput. Orang kata apa, katalah. Yang penting aku glamour, aku cantik. Okey. So kami nak beritahu di sini bahawa sebagai seorang Islam, keindahan tubuh yang Allah bagi bukan nak tunjuk. Hari ni kita punya tabarruj, punya cantik, bukan saja berhias. Saya ulang balik, tunjuk tak cantik. Yang punya seluar, saya sebut seluar yang jenis pendek cengkuk ni, saya baru tengok tadi rakaman ni, bila tak tahu. Pakai tudung tapi duduk nampak bontot belakang tu nampak. Bukan saya tengok tapi tertengok.
nak sambil tengok iling kepala. Kenapa? Entah apa yang nak ditunjuk, tak apa. Sebenarnya pakaian ni indah membezakan kita dengan binatang. Itu manusia, itu binatang tak ada pakaian. So, kalau dah kita mula nak tunjuk yang patut tak tunjuk, binatang tunjuk sebab benda tu dia binatang. Kita pun manusia nak tunjuk apa yang tak patut ditunjuk. Kat situ lah tak nak sebut. So, cuma kami nak beritahu, tabarruj itu akhir sekalinya, perhiasan, ada juga berhias. Hari ni minta maaf, kita pakai tudung, pakai aurat, berhias. Tapi rupanya bukan nak tutup aurat, nak bercantik. Dan bercantik sampai peringkat nanti timbul fitnah. Tuan-tuan, fitnah ni sebenarnya bukan buat fitnah. Orang tu tak bersalah, disalahkan, itu fitnah. Fitnah lain mana berfitnah menjadi ingatan. Menjadi igauan, menjadi sebab untuk berhubung, ber-SMS, bertemu, sedangkan dah ada ikatan suami, ada isteri. Itu yang bagi fitnah. Berbahaya. Fitnah itu dia akan merosakkan kita. Okey, sebab saya nampak ada kita punya pakai cantik, nama nampak macam Islam, bertudung, tapi bentuknya tidak berlandaskan syariat, dengan pelbagai jenis tudung, tabarruj, dengan bukan tak boleh tunjuk, saya ulang balik, bukan boleh tunjuk. Contoh, sebenarnya bila orang sudah bertudung, so tak ada lagi kecantikan ke? Kita ada kecantikan lain selain bertunjuk rambut. Kecantikan cakap, kecantikan tingkah laku. Ni, kecantikan idea dan pemikiran. Kecantikan bagaimana kebolehan kita mendidik, mengeluarkan idea bernas untuk membantu, bukannya membuntu. Itu cerdik. Orang tak tengok. Dan akhir sekali, orang perempuan kalau diukur cerdik dengan cantik, saya buat contoh. Kalau nak jual satu barang, ada seorang perempuan cantik, dia letak barang itu. Nak cerita minta maaf, setengah orang tak guna kecerdikan perempuan, dia guna kecantikan. Seorang perempuan tu cantik, jadi jenayah barang, duduklah dekat beg. Perempuan tu dia makin cerdik, buat doktor, buat PhD. Bila dia cerdik, orang tak guna, masa tu dia dah tua. Orang tak guna rupanya, orang tak ambil masa nama title DR PhD tu, sebab orang guna cantik. Jadi akhir sekali kita dipergunakan. Okey, kemudiannya ada orang sebut tabarruj, tunjuk aurat, bebas, orang panggil up to date. Kadang-kadang ada orang sebut dia talent, dosa kecil aja, tak apa. Tunjuk-tunjuk, tak apa. Sebenarnya untuk makluman, yang bernama dosa ni tengok dua. Awak dosa dengan siapa? Dosa dengan Allah, main-main ke? Satu. Yang kedua, yang bernama dosa, semuanya bawa ke neraka. Jadi kita nak beritahu, mana boleh main-main dengan dosa. Sedangkan orang muslimah sejati, orang Islam ni, mereka melihat bila sekali mereka buat dosa, seperti satu bukit besar, batu besar yang akan hempap. Kalau kita main dosa aja, takkan kita tak tahu yang bernama dosa ni ialah dosa kecil. Dosa kecil. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa dosa kecil? Ramai saya tanya, apa dosa kecil? Dia kata mengumpat. Mengumpat dosa besar. Cuba jawab, apa lagi dosa kecil? Mencuri. Mencuri dosa besar. Apa lagi? Kadang-kadang tuan-tuan ni baguslah. Bagus sebab tak biasa buat dosa kecil. Sebab tanya tak boleh jawab. Yang jawab semua dosa besar semua. So, kami nak beritahu, tabarruj, saya nak beritahu, orang Islam sangat menjaga. Nak cantik boleh, tapi jangan sampai kita dosa. Yang malunya, orang bukan Islam dan orang Islam sanggup bermegah nak tunjuk tanda fasik. Tanda fasik, orang buat dosa ialah fasik. Kita jumpa lagi selepas ini. Tapi kita kecil-kecilkan, pendek-pendekkan. Saya ulang balik, tabarruj ialah berhias, menunjukkan diri yang tak patut orang tunjuk-tunjuk, mana dia ada aurat. Tabarruj juga yang luar sehingga terpaksa kita botok muka, ubah bentuk muka, satu kesalahan dalam syarak. Fiqh mengatakan hukum haram. Dengan pelbagai pakaian fashion yang menggiurkan, itu namanya tabarruj. Selagi untuk bermegah, kemudian untuk merendahkan orang, itu namanya tabarruj. Dan tabarruj tu jahiliah, tak boleh, berdosa. Ada pula orang dia kata tabarruj ni up to date. Up to date. Jadi bila up to date, ada confident, berkawan dengan orang-orang, dan setengah bila orang yang pakai tudung labuh, dengan watak keayuan, tidak moden sangat, kita rasa moyok. Bahasa kampung sebut moyok. Moyok ni tak besar, macam tak smart lah, tak semasa lah, tak moden lah.
kami nak beritahu untuk muslimat, anda boleh tunjuk cantik. Ulang balik, cantik bukan pada wajah, bukan pada pakaian sahaja. Cantik pada minda, pada akhlak, pada idea yang smart, kerja yang smart, work smart, work hard dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut wala tahinu wala tahzanu bal antumul a'lau. Jangan sedih, jangan kecil hati. Bila kamu taat perintah Allah, kamu akan lebih tinggi, kamu lebih mulia sebenarnya. Muliakan diri anda. Sebab ada orang muka cantik, wangiannya haram, tapi perangainya busuk, cakap-cakapnya kotor, tingkah lakunya tak punya akhlak, tak ada adab, tak ada sopan. Itu dia. Kemudian ada pula orang kata dia kena tabarruj, kena tunjuk pelik-pelik, kena dedah-dedah sikit, kena overacting. Kenapa? Sebab senang dapat pasangan, senang dapat pacar pula. Dapat pasangan. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita sebenarnya untuk dapat pasangan, setengah daripada kita merendahkan kualiti diri, merendahkan maruah diri. Makin sekalinya kita nampak orang sayang, kita nampak orang pilih, tapi sebenarnya orang nampak rendah. Apa rendahnya? Boleh dipermainkan, boleh ditukar-tukar. Itu kadang-kadang anda mungkin mudah dapat pasangan untuk berkahwin, tapi bila anda tabarruj al-jahiliyah, anda juga mudah bercerai. Tengok hari ni, cinta senang, kahwin senang, cerai pun senang. Semua automatik. Mati pun automatik, cerai pun automatik, SMS semua sekali. Kenapa? Kahwin dengan sambut dengan gong gendang, 2-3 bulan lintang pukang punya lari. Kenapa? Sebab kadang-kadang tabarruj, nak memikat, dan akhir sekali bukan memikat akal, bukan memikat minda, bukan memikat dengan iman dan taqwa. Akhir sekali rumah tangga dibina atas lantai dosa, tiang dosa, dinding dosa. Mana nak bahagia? Kemudian juga saya ulang balik bahawa kita sebagai seorang Islam boleh bertabarruj, boleh tunjuk cantik, tapi janganlah tunjuk cantik macam orang kafir yang tak ada agama. Mereka tak ada agama. Mereka bangga menunjukkan tanda tanda kekafiran mereka. Kenapa kita tak berani nak tunjuk tanda keimanan, tanda takwa? Sedangkan itulah sebenarnya nilai beza kita dengan mereka. Jadi kami nak beritahu, kalau orang kata tak apa, you kena sabar. Sebab ahli syurga, hari ni mungkin orang baik-baik dikata, orang baik-baik di pulau, tapi nanti di akhirat yang neraka pula akan dikata oleh orang-orang syurga, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ni Tuhan janji kat aku dapat. Kamu dapat apa? Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kami nak beritahu, minta maaf, satu perkataan aurat, tutup aurat untuk perempuan, satunya tutup aurat, bukan tutup aurat. Tutup aurat. Aurat ada dua. Satu aurat badan, satu aurat kain, satu lagi aurat hati. Kalau kita pakai tudung, kita tutup aurat, tapi perangainya, cara jalannya, cara pergaulannya, dia sama juga. Sebab contoh, orang tutup aurat seperti naik motor. Anda naik motor sebagai contoh, kena pakai topi keledar. Ada peraturan, dia package. Naik motor ada package. You pakai topi keledar, tapi kalau you laju tempat yang tak patut laju, you kena baring tempat yang budak-budak melintas sekolah, apa jadi? Pakai topi keledar tapi you menerap atas motor, maknanya anda ikut peraturan tapi pakai topi keledar tapi tak ikut package. Maknanya kalau you pakai topi keledar ikut package, tempat 50-50, tempat 70-70, tempat bonggol ada bonggol. So ada orang pakai tudung tapi package yang tak ikut, cara jalannya, cara cakapnya. Akhir sekalinya kita naik motor, pakai tutup topi keledar, tapi bila buat perilaku salah, itu yang jadi rempit, itu yang mati tu, kena langgar. So kita yang tutup aurat tetapi tak jaga sifat-sifat lain, perangai lain, akhlak lain, cara bersentuh, berpegang tangan, berdua-duaan. Akhir sekali pakai tudung tapi ada maksiat. Kenapa? Sebab tidak ikut package. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kami nak beritahu bahawa pakaian orang Islam ialah pakaian takwa. Itu tabarruj. Kita kena tunjuk hiasan kita, penarik yang utama, yang kekal abadi menurut kacamata Islam, akhlak pribadi, tingkah laku, dan pelbagai-bagai penghias rohani yang kena ada berebut-rebut untuk
kita menjadi orang yang menjadi orang yang orang tertarik dengan akhlak, dengan pribadi, bukan dengan badan, dengan kulit kita, dengan jenama sehingga orang sanggup buat yang haram demi nak berhias. Okey, tak masuk lagi berhutang, tak masuk lagi mencuri, tak masuk lagi cari halung, sebab nak cantik. Jadi kami nak beritahu, tutup aurat. Yang keduanya, jangan terlalu tipis dan jangan ketat sangat. Okey, jangan menyerupai lelaki. Itu sifat peribadi orang perempuan. Saya ulang balik, perempuan ini cantik. Cantik mana? Cantik akal. Yang kedua, cantik hati. Yang ketiga, cantik akhlak. InsyaAllah kita akan hidup dengan bahagia, dan perhiasan dunia inilah yang jadi perhiasan untuk keluarga, masyarakat dan syurga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.